Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya saya ingin mengaturkan ucapan salam Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat yang berada di mana sahaja yang dapat bersama pada kali ini. Syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini dan kesempatan yang baik ini Allah kurniakan peluang kepada kita untuk kita sama-sama menyambut yang disebut dengan Aidilfitri. Kita tahu bahawa Aidilfitri ini merupakan satu hadiah Allah kepada setiap di kalangan kita. Setelah mana Allah kurniakan pada kita Ramadan, kemudian pada saat ini setelah mana selesai daripada kita melaksanakan ibadah Ramadan, satu-satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita untuk kita buat dalam keadaan kita tak nampak. Ibadah yang lain semua kita nampak. Ibadah yang disebut dengan sembahyang kita nampak. Ibadah kita puasa kita, ibadah haji kita nampak. Ibadah yang lain semua nampak. Tapi apabila sebut saja tentang mengenai ibadah puasa, kita tak nampak. Lalu dalam keadaan kita tak nampak, kita tetap lakukan juga. Menunjukkan bagaimana kita ni keimanan kita, keteguhan kita tu tetap kita lakukan walaupun ibadah tu tidak nampak pada zahirnya, tetapi kita dapat laksanakan dengan jaya dan kemuncaknya Allah kurniakan pada kita anugerah Aidilfitri. Aidilfitri ini merupakan hari yang Allah kembalikan balik pada kita pada bersihnya kita. Tidak ada lagi kesilapan, tidak ada lagi dosa-dosa kita dan kita kembali dalam keadaan yang sebersih-bersihnya. Lalu kita diajar apabila kita berjumpa sesama kita, kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Kita sebut demikian, taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Semua ni kalimah yang kita ulang dan kita sebut sesama kita dengan tujuan untuk kita nak supaya kita ni dapat rasa kita seronok dengan amal ibadah yang Allah fardukan pada kita. Kemudian kita harap supaya Allah terima amal ibadah kita ini sendiri. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita berada pada malam-malam Syawal sebegini, kita kena ingat bermula daripada malam 1 Syawal. Masuk saja pada malam Syawal ini, kita kembali pada normal. Kita balik pada asal biasa kita. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita bila kedengaran takbir saja ataupun kita balik pada malam waktu mana kita kembali pada dalam keadaan yang kita balik dalam suasana hari raya ataupun pada malam hari raya, maka di waktu tersebut kita orang-orang dalam kubur kembali balik pada asal mereka tersebut. Kemudian kita pula pada masa yang sama juga kita pun kembali balik pada tingkah laku kita, keadaan kita yang sebelum daripada ni. Begitu yang terjadinya. Tapi sebenarnya dalam hidup kita bukan sepatutnya begitu. Tetapi kita bila start daripada malam 1 Syawal, kita mula perubahan diri. Perubahan diri kita meningkat ke tak meningkat? Berubah tak berubah dalam hidup kita? Berubah maksudnya peribadi kita lah. Akhlak kita, tingkah laku kita, segala apa dalam hidup kita ni berubah menjadi semakin dekat dengan Allah. Itu tanda kita ni amal ibadah kita diterima di sisi Allah sebelum daripada ni. Tapi kalau sekiranya saat mana kita masuk dalam 1 Syawal, balik semula pada perangai yang lama, tingkah laku yang lama, peribadi yang lama lagi, ataupun kita sikap kita pun sama juga, boleh jadi kita kena fikir balik amalan-amalan kita ni tidak dipandang ataupun amalan-amalan kita ni tidak diterima di sisi Allah, ataupun hati kita ni tak jadi jernih ataupun tak jadi lembut sebagaimana sepatutnya Allah kurniakan pada kita dengan perubahan apabila kita ni
apabila kita dah mula berubah dalam hidup kita, apabila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak itu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam-malam yang kita berada pada dalam bulan Syawal ini, di antara amal ibadah yang terus kita kena lakukan dalam hidup kita ialah zikir. Zikir-zikir kita ni jangan terhenti. Berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Dalam hidup kita ni sentiasa dalam hidup kita berzikir, bertasbih, bertahmid pada Allah pada setiap ketika dan setiap masa dalam hidup kita. Jangan kita berhenti daripada kita berzikir sebagaimana kita dalam bulan Ramadan sebelum daripada ni mulut kita sentiasa berzikir dan juga doa. Kita berdoa pada Allah. Ini di antara perkara yang kita kena lakukan pada dalam malam-malam Syawal sebegini. Yang kedua pada diri kitanya sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Di kalangan kita ni ramai, di kalangan kita yang memutuskan silaturahim. Di antara perkara yang paling dibenci di sisi Allah ialah memutuskan silaturahim. Orang kita ramai hidup dengan keadaan berpenyakit hati, berpenyakit dengki, cemburu, kita tak rasa puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Ni pun satu peribadi yang tak baik dan yang tak elok. Kita diajar supaya bulan-bulan Syawal ini sambung silaturahim yang terputus. Dalam tempoh kita tak boleh bergerak begini, kita kena guna pendekatan-pendekatan yang berhikmah dalam tempoh sebegini. Antaranya ialah kita dengan cara bagaimana untuk kita menyambut silaturahim melalui cara begini. Cara kita dalam online ataupun dengan cara kita kita SMS ataupun kita hantar WhatsApp ni, ataupun kita menggunakan semua medium-medium online yang ada ni, kita gunakan medium-medium ini untuk menyambung silaturahim. Walaupun kita tak boleh nak ziarah, kita tak boleh nak pergi, jasad kita ni tak boleh nak sampai dari satu tempat dengan satu tempat ini, tapi di antara perkara yang boleh kita lakukan dalam hidup kita ialah kita melalui cara bagaimana dengan kitanya menyambung silaturahim melalui online begini. Walaupun tak boleh sentuh di antara satu sama lain, walaupun kita banyak perkara yang kita tak boleh lakukan, tapi kita meneruskan hubungan kita ini sendiri. Ini di antara malam-malam Syawal kita lakukan dalam kehidupan kita demikian. Kemudian dalam masa yang sama, yang ketiga pada diri kita ni ialah kita baca doa. Hidup kita dalam hidup kita ni banyakkan berdoa. Malam-malam Syawal ini kita diajar supaya baca doa. Doa apa dia? Doa pada diri kita. Jangan berhentilah kita baca doa. Sebelum daripada ni kita sentiasa berdoa dan berdoa. Tapi dalam bulan Syawal sebegini baca doa-doa. Banyak doa-doa yang kita boleh baca, yang kita jangan berhenti daripada kita baca doa-doa. Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku. Kerana kalau kita perhati betul-betul dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ajar pada kita supaya apabila malam 1 Syawal kita hidupkan malam 1 Syawal ini. Banyakkan hidupkan malam 1 Syawal. Rasulullah sebut, kenapa hidupkan malam 1 Syawal? Siapa-siapa yang menghidupkan malam hari raya, Rasulullah sebut 2 hari raya yang Allah bagi pada kita, Aidil Fitri wa Aidil Adha. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Allah akan menghidupkan hati dia saat mana dimatikan hati orang lain. Ini saya sebut banyak kali di mana-mana sekalipun. Nak suruh kita ni, di kalangan kita ni banyak berdoa pada Allah. Doa ni, malam-malam Syawal ini, kita berdoa pada Allah. Kemudian yang keempat, dalam malam-malam Syawal ni kena buat apa dia? Niat untuk nak puasa sunat besok. Niat untuk puasa sunat 6. Puasa sunat 6 ni, malam ni kita boleh dah niat. Kalau kita nak puasa sunat 6 besok, pada diri kita ni, niat pada diri kita, ya Allah, aku nak sambung puasa sunat 6. Puasa sunat sittatan min Syawal. Rasulullah sebut, Rasulullah kata, siapa-siapa yang puasa dalam bulan Ramadan, summa yutbi'u min sittati Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, seumpama dia sedang puasa seolah-olah selama setahun pada diri dia. Alhamdulillah, Allah kurniakan kesempatan pada kita begini. Dan kesempatan yang Allah kurniakan pada kita, walaupun kita dalam tempoh PKP yang ada ini, kita tak boleh nak pergi sana, tak boleh nak pergi sini, tapi kita menghidupkan malam-malam ini jangan buat maksiat. Saya nak tegur sangat di kalangan kita. Kadang-kadang kita tengok
minta maaf nak sebut, rancangan televisyen misal contohnya. Malam-malam pasang dengan lagu-lagu konsert raya dan seumpamanya. Apa kaitan kita sebut dengan mereka dengan raya ni? Dengan nak buat konsert dan sebagainya. Tak perlu kita sebut demikian. Banyakkan kita ni untuk apa dia? Sambung baca Quran. Sambung terus. Kerana kita sedang bersihkan. Jangan kita kotor pula pada diri kita. Kotor dengan apa dia? Kotor-kotor ni dengan maksiat. Kita kena ingat. Maksiat ni najis. Benda yang kotor. Kalau kita sentiasa membiarkan diri kita terlibat dengan maksiat, menyebabkan kekotoran ini berlaku di kalangan kita. Bila berlaku kekotoran di kalangan kita, kita kembali balik pada asal. Sebelum daripada ni, kita dah kotor dah, kemudian Allah bersih dengan bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk dalam Syawal, kita kotor balik. Kotor dengan apa dia? Kotor selain daripada buat maksiat, kita dedahkan aurat. Orang kita dia pakai pakaian seksi-seksi. Dia pakai pakaian yang tak menutup aurat. Semua benda tersebut menyebabkan kotor kembali pada diri kita. Ataupun mulut-mulut kita sumpah seranah sesama kita. Pun ramai juga di kalangan kita. Bila masuk dalam bulan Syawal begini, berkelahi. Suami isteri berkelahi balik. So dengan anak-anak berkelahi, dengan keluarga berkelahi. Semua benda ni merugikan dalam hidup kita. Sebagai seorang mukmin, biar kita ni sentiasa dalam keadaan yang terjaga. Jaga akhlak kita, jaga tingkah laku kita, jaga kehidupan kita ni agar kita ni benar-benar bersih sampai bila kita dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam keadaan yang fitrah. Bagaimana kita sambut Aidil Fitri ni fitrah, kita menghadap depan Allah nanti pun dalam keadaan fitrah pada diri kita ni. Saya ucap, moga-moga di kalangan kita semua beroleh amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Di atas sepanjang amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak itu diteruskan. Saya nak ingatkan juga kepada orang-orang politik terutamanya. Dalam bulan Ramadan tu ramai yang bertahan, tak buat komen-komen negatif dan sebagainya. Teruskan yang bertahan tu dalam bulan Syawal ini. Teruskan dalam bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan seterusnya bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kalau kita boleh tahan dalam bulan-bulan Syawal, kenapa kita tak boleh tahan dalam bulan-bulan yang lain untuk kita nak mengekalkan amal ibadah kita ini sendiri. Jangan kita komen-komen yang buruk-buruk, keji-keji, dan kita sentiasa berpandangan kebaikan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh di kalangan kita. Tak payahlah kita di kalangan kita mengambil kesempatan untuk nak mencaci, memaki dan seumpamanya, kerana semua itu akan memburukkan pahala-pahala yang patut kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas peluang dan kesempatan ini. Saya diminta oleh sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz tolonglah buat live sekejap, tolonglah ambil kesempatan sekejap dalam suasana kita beraya ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak, kerana tuan-tuan telah buka siaran ini ataupun tuan-tuan buka dalam rumah tangga tuan-tuan. Anggap seumpama saya sedang menziarahi rumah tangga tuan-tuan. Bila tuan-tuan membuka saja rancangan ini ataupun kuliah ini, seumpama saya datang ke rumah tuan-tuan. Saya duduk dan saya bercakap dengan tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan. Bila kita boleh begini, sekadar ini saja. Walaupun jasad saya tak sampai, walaupun saya tak boleh makan kuih semprit yang tuan-tuan sediakan, walaupun tuan-tuan tak boleh hidang makanan pada saya, tetapi anggaplah ini merupakan hidangan yang saya hidangkan pada setiap di kalangan mereka yang telah membuka laman ini ataupun online ini. Akhirnya kita menziarahi sesama kita. Saya ucap terima kasih pada sahabat-sahabat yang memberi komen dan turut serta mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Ucapan-ucapan yang indah yang tuan-tuan tulis di wall-wall ini sendiri. Saya tak mampu nak baca semua sekali, tetapi saya harap supaya saya menjadi sebahagian di kalangan keluarga-keluarga tuan-tuan dan tuan-tuan menjadi sebahagian daripada keluarga saya. Bila kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita saling kuat menguat di antara satu sama lain. Kita saling menjadi saksi di atas satu sama lain di kalangan kita. Walaupun kita tak pernah berjumpa bersua muka, tetapi kita melalui laman sebegini, saya dapat dengan tuan-tuan bercakap, kemudian tuan-tuan dapat mendengar apa yang saya lafazkan ini. Kita menjadi adik-beradik, kita menjadi saudara-saudara yang soleh
sesama kita dan saling mendoakan doa yang baik-baik di kalangan kita. Mudah-mudahan doa-doa kita ini akan saling tampung-menampung waktu mana kita berada di akhirat nanti, kerana kita saling kuat menguat di antara satu sama lain. Sebagaimana yang diajar dalam Al-Quran, orang mukmin ini awliya'u ba'dukum awliya'u ba'd, saling kuat menguat di antara satu sama lain. Saya memberi nasihat dan tuan-tuan mendengar nasihat, ataupun tuan-tuan memberi nasihat pada saya menerima nasihat tuan-tuan. Semua ni mudah-mudah dia akan merapatkan kekuatan di kalangan kita ini sendiri. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan-amalan kita dan Allah jadikan pahala-pahala yang terusan untuk tuan-tuan dan saya dan semua di kalangan kru-kru yang bertungkus lumus sepanjang bulan Ramadan, bertungkus lumus tim media dan seumpamanya, tim Matan Publication, tim Dapur Tokku, tim Matan Center dan sebagainya yang telah menggerakkan program-program ini. InsyaAllah selagi mana tempoh PKP ini belum berakhir, kita akan teruskan menggerakkan program kuliah-kuliah online ini. Saya harap tuan-tuan akan dapat kembali dalam keadaan suasana kita lepas pada Aidilfitri ini. Kita akan kembali susun kuliah-kuliah kita dan kita harap dia akan menambahkan lagi kekuatan ilmu di kalangan kita ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum fi amanillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.